Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan sesi pertemuan kita pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suara dengar jelas ke? Jelas. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana beri kita ruang dan peluang bertemu lagi dalam sesi mingguan pada malam ini. Yang sepatutnya kita adakan sesi siang tadi, tapi minta maaf lah disebabkan jadual personal schedule lah yang agak tight terpaksa buat malam ni. Tetapi ala kulihal cubalah juga kan, walaupun ada banyak limitasi masing-masing, dan Allah SWT memudahkanlah pertemuan kita pada malam ini. Yang keduanya, kita panjatkan salawat salam kepada Nabi SAW, kepada seluruh keluarga baginda, para sahabat, para tabi'ut tabi'i, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, dengan gigihnya usaha-usaha yang telah pun dirintis oleh Nabi SAW, Islam yang kita anuti pada hari ini, yang kita nikmati hari ini, sampailah ke kita pada hari ini kan, dengan keadaan yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya. Yang ada kekurangan mungkin pada kita lah yang mengamalkannya kan. Tapi Alhamdulillah, dari segi teorinya, dari segi yang diwariskannya tu lah sempurna sampai pada kita semualah. Dan tu kot dua benda yang sering nak ingatkan lah. Kita sentiasa mensyukuri nikmat Allah SWT dan juga memanjatkan salawat kepada Nabi SAW. Dalam surah Al-Quran, Allah SWT menyebut tentang beberapa anasir ataupun beberapa elemen yang ada pada dakwah Nabi SAW, seperti mana yang disebut dalam surah Yusuf. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sekejap kita share sikit file tentang ayat ni kan. Sebab malam ni kita buat benda lain sikit lah. Keluar daripada rutin biasa. Apa tajuk dia tu? Dalam buku so-called bahan tarikh daripada Indonesia ni, satu bab tu dia mengulaslah ayat yang abang baca tu dengan sangat detail. Mana tadi dia? Tak ada. 318. Okay. Ni ke ayatnya kan? Kalau masih ingatlah ayat tu. Nampak ke slide ke? Nampak. Jadi Nabi SAW telah pun disuruh oleh Allah SWT untuk menyebutkan tentang kalimah ini kan, iaitu pertama sekali qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Mungkin ayat ni kita pernah dengar lah pelbagai orang menyebut ataupun kita sendiri baca kan, sebab dia berada dalam surah Yusuf, yang mesti kita baca. Kalau kita baca surah Yusuf, kita takkan skip ayat ni, kita akan baca ayat ni. Dan mungkin juga ayat ni telah pun dibaca dan disebut oleh pelbagai orang di luar sana kan. Tapi menarik sebenarnya kalau kita boleh zoom pada ayat ini, ada banyak benda yang very structure ayat ni, banyak mesej sebenarnya yang ada pada ayat ni kan. So dalam buku ni adalah buku yang meringkaskan pelbagai tulisan-tulisan ataupun tafsiran-tafsiran para ulama di aspek tarbawi dan dakwi pada Al-Quran. Dia ulas sebenarnya ayat ini sedang menyebut tentang anasir. Anasir ialah unsur-unsur ataupun elemen-elemen yang ada pada dakwah Nabi SAW kan.
Dia memecahkanlah ayat itu kepada beberapa frasa dan setiap frasa tu adanya ibrah-ibrah yang boleh kita ambilkan. Pertama sekali Nabi SAW ini uh, disuruh oleh Allah SWT kan, iaitu perintah kul itu datangnya Allah menyuruh Nabi mengatakan kul, katakanlah hadhi sabili. Yang menyuruh Nabi mengatakan kul itu adalah Allah SWT. Jadi bila apa yang Nabi sampaikan itu datang daripada arahan Allah SWT yang dimulai dengan kul, maknanya ia menunjukkan apa? Syariatul dakwah kan. Bahawa dakwah itu telah pun disyariatkan oleh Allah SWT ke atas Nabi SAW. Sebab dia dimulakan dengan kul. Kita tahu kan kul ni adalah apa? Fi'il amar kan. Jadi penyuruhnya adalah Allah. Allah menyuruh Nabi berdakwah dengan arahan kul. Jadi ini menunjukkan usaha Nabi SAW mengajarkan kita Islam, menyampaikan Islam bukan datang daripada diri Nabi SAW sendiri. Dia datang daripada syariat ataupun perkara yang telah pun disyariatkan oleh Allah SWT kan. So sama lah kita bila kita buat apa yang kita nak cuba usahakan kan. Kita nak cerita tentang orang Islam, kita nak ajak Islam. Jangan kita rasa kita buat sebab kita jangan halakah kan. Ataupun sebab kita ni apa, kita belajar dekat Islam. Jangan kita buat sebab kita ni belajar di USIM ke, belajar di JMI ke. Jangan rasa sebab kita ni apalah kan. Kita buatlah kerana itu adalah satu syariat daripada Allah SWT yang telah pun disuruh ke atas Nabi SAW pertama sekali kan. Iaitu dengan arahan kul. Yang kata betapa syari'inya kerja-kerja menyampaikan Islam lah, kerja-kerja dakwah yang telah pun dibuat Nabi SAW. Nabi SAW ni dia tak akan buat satu benda tu melainkan itu adalah perintah daripada Allah SWT kan. Macam Imran pernah share pada minggu lepas, kenapa Nabi ni ditegur bila dia mengharamkan ke atas dirinya dalam surah Tahrim tu kan, benda yang tak diharamkan oleh Allah SWT, Allah menegur Nabi SAW sebab Nabi establish satu role ke atas dirinya yang bukan daripada Allah SWT. Dan benda tu salah kan, ditegur. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma'ahallah, ma tuharrimu ma'ahallallah kan. Kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT? Macam tu kaedah bunyi, awam tak pasti kan, tak apa ingat. So pertama kali samalah bila kita berkumpul sini kan, kita datang tadabbur Quran, kita kena ingat betulkan baliklah niat kita. Kita buat ini dia adalah benda yang syar'i, benda yang adanya landasan syarak yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT kan. Yang tak adanya mungkin kaedah tu kan, method tu. Sebab kita perlukan pertemuan seperti ini, maka kita adakan pertemuan seperti ini kan. Tapi kita kena kelaskan diri, aku datang ni betul-betul kerana Allah SWT kan. Kerana adanya tuntutan untuk kita buat perkara ini seperti mana yang telah pun diperintahkan oleh Allah SWT kan. Kena adanya perkumpulan, kajian Al-Quran, tadabbur Al-Quran, itu semua adanya landasan syarak yang ditetapkan oleh Allah SWT. Pertama sekali ialah itu betul perkara yang tambahkan daripada ayat tadi kan. Yang kedua adalah ayat tadi pada phrase yang kedua tu dia kata kat sini hazihi sabili. Inilah jalan aku kan. Jadi ini menunjukkan bila ulama ulas phrase yang kedua dia kata ini menunjukkan risalatul dakwah kan, misi dakwah ni kan. Iaitu mengajak orang kepada sabili tu kan, jalan Nabi SAW kan, pada Islam lah. Itulah misi dia kan. Misi dia adanya misi yang jelas lah. Kita mengajak pada apa kan. Sebab mungkin bila kita kata menyeru ni, dia boleh menyeru macam-macam kan. Ada orang dia menyeru pada perkara lain, tapi sepatutnya yang Nabi buat lah hazihi sabili kan. Serulah pada jalan Nabi SAW kan. Itu yang kedua. Yang ketiga ada aku ni mengajak. Jadi kenapa dia kata dia ulas kenapa ada itu membawa mesej al-harakatul mustamirah. Pergerakan yang berkelanjutan. Kenapa? Okey. Sebab dia gunakan fi'il mudhari' kat sini. Berterusan kan? Continuous, betul. Walaupun Nabi SAW telah wafat, tapi sifat tabiat dakwah tu dia adalah al-mustamirah. Mustamirah ni berterusan kan? Istimrar ni berterusan. Al-mustamirah tu sifat dia lah. So dia adalah satu action al-harakatul mustamirah. Pergerakan yang berkelanjutan. Sebab tu dia tak boleh mati kan? Dia tak boleh mati kat kita. Kita mungkin mati. Tapi misi tu tak akan mati. Kan? Sebab usia Islam itu jauh lebih panjang daripada usia kita secara peribadi kan. So walaupun Nabi SAW wafat, tapi Nabi telah mewariskan satu pemikiran Islam ini tidak akan mati dengan ketiadaan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dia akan terus dibawa oleh sahabat berikutnya dan dia akan menang walaupun tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kalau masih ingat perbincangan dengan Dr. Hairul masa kupas apa Ma'alim fi Thariq hari tu kan. Jadi Quran Al-Farid tu dia katakan apa yang bezakan kita dengan jadi sahabat. Kita ada Quran, sahabat ada Quran. Kita ada hadis, sahabat ada hadis. Tapi kita tak ada Nabi, sahabat ada Nabi. Adakah itu faktor yang menyebabkan kita ni tewas dia orang menang? Tak kan? Sebab sifat dakwah dia apa? Al-haraqah mustamirah. Dia akan berterusan walaupun tanpa Nabi SAW kan. Allah telah jadikan nature dia akan boleh diteruskan oleh generasi berikutnya kan. Samalah kita nak sama-sama mengusahakan perkara ini kan. Itu yang ketiga daripada ayat ini yang sangat baguslah kalau kita boleh renung betul-betul. Yang keempat ni pun penting kan. Iaitu dalam mesej itu Nabi disuruh apa? Katakanlah hazi sabili ad'u ila Allah. Ini penting kan. Menyeru pada Allah SWT. Al-ghayatu sahihah dia kata kat sini ya. Iaitu adanya ghayah. Ghayah ni adalah tujuan akhir yang benar. Maknanya mesej kita ni kita mengajak orang kepada Allah SWT kan. Mestilah ilallah kan. Bukannya kepada diri sendiri kan. Bukannya kepada kata kita ni suka halaqah ke suka usrah ke, apa-apalah kita suka kita mengajak pada benda tu. Tak, itu halaqah usrah ni hanyalah medium kan yang kita rasa mungkin ni cara yang baik, cara yang sesuai kena dengan remaja sebagainya. Tapi yang penting ialah kita mengajak kepada Allah SWT kan, ilallah. Itu perkara yang keempat lah kat sini kan, daripada mesej ayat ini mengajak Allah kembali kepada Allah SWT kan. Ada ayat Quran yang Allah SWT menyatakan tidak wajar bagi seorang Nabi, kalau kita boleh tengok surah Ali Imran, di mana Allah menyebut, maka Nabi basyarin an yu'tiyallahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah. Surah Ali Imran ayat ke-79 kata silap. Betul-betul. Betul-betul. Surah Ali Imran ayat ke-79. Di mana Allah kata tidak wajar kan bagi seorang lelaki, seorang manusia, seorang bashar yang Allah berikan dia apa? An yu'tiyallahul kitab wal hukma wan nubuwah. Tak wajar seorang itu yang Allah bagi dia Al-Quran, hikmah dan kenabian kan, beri dia peluang faham agama, faham Islam. Kemudian thumma yaqulu linnas, kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah. Sembahlah aku kan selain daripada Allah SWT. Tak wajar seorang manusia itu dia mengajar Islam tapi dia ajak orang menyembah dia kan. Tak masuk kepada dia lah. Ada apa-apa orang tu ikut dia kan. Ikut keadaan membabi buta. Walakin, tapi Allah kata apa? Walakin kunu rabbaniyin. Jadi orang-orang yang rabbani. So dakwah yang kita buat ni. Ya, macam rahib tu kan. Betul-betul. Kita sembah dia. Ayat ni sebenarnya tegur orang Kristian kan. Yang mereka ni mempertuhankan Nabi Isa AS. Sebenarnya Nabi Isa tidak pernah sekali-kali pun menyeru mereka menyembah Nabi Isa AS. Sebab tak wajar bagi Nabi Isa mengatakan kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah. Jadilah orang-orang yang menyembah aku kan. Benda sangat penting kan. Sebab dalam agama ni bila kita berjaya menarik orang, mempengaruhi orang tu ada kecenderungan untuk ikut kita dalam keadaan babi buta kan. Contohnya konteks sekarang dekat orang yang terlalu taksub dengan syekh dia ke ustaz dia ke, sampai yang salah pun dia protect kan. Sebab dia terlalu apa? Dia dah terlalu sikoh ke, terlalu percaya dah. Dah tutup lah pandangan dia kan tentang kebenaran. Sebab keterikatan dan keterikutan daripada satu tokoh tu kan. Sedangkan kita kena ingat kan, ada barrier lah. Yang penting lah kita mengajak kepada Allah SWT. Sama juga bila kita nak cerita pada orang tentang Islam, nak cerita pada orang kan, nak ajak orang harakoh ke benda, kita kena niatkan kita nak ajak dia mendekatkan diri kepada Allah SWT kan. Bukan kepada kita, bukan pada kumpulan kita kan, bukan pada apa benda kita yang buat, tapi pada Allah SWT. Cuma dalam proses tu mungkin ada kita ikat dia dengan kita dulu kan. Contoh kita guna apa? Bond senior junior kan. So kita ikat dia dengan bond ni dulu. Tapi mesti ada action nak bawa dia bukan kepada kita tapi kepada Allah SWT kan. Kalau kita
henti, dia tu hanya tingkat kita, itu memang tak betul lah. Kita nak bawa dia sebenarnya kepada Allah SWT. At the same time, bila kita ada message atau misi macam itu, maknanya kita sendiri pun kena dekat dengan Allah SWT kan. Ini satu message teguran lah bagi kita semua kan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ala basirah. Ala basirah ini adalah antara anasir. Untuk maklumalah, Amal dan Syazwan, kita sedang tengok secara pintas lalu ni satu ayat Quran daripada surah Yusuf. Surah Yusuf ayat berapa ya? 108 ya. Di mana dalam surah Yusuf ayat 108 ni menceritakan tentang beberapa unsur ataupun elemen-elemen yang ada pada dakwah Nabi SAW. Kita dah masuk beberapa perkara lah. So yang kelima ni ialah antara intipati ataupun sifat dakwah Nabi ni, dia bersifatnya apa? Ala basirah. Di atas dengan hujah yang nyata kan. So ulasan para ulama'nya, ala basirah ni bermaksud al-minhajus al-wadih. Dia ada minhajul wadih. Minhaj ni ada manhaj, ada cara ataupun kaedah atau pendekatan yang wadih, yang jelas. Maksudnya Islam yang nak bawa ni, dia mestilah benda yang jelas, terang dan nyata, mudah. Dia ada minhaj dia, manhaj yang terangkan. Maksudnya dia bukan sekadar ikut-ikutan. Dia ada landasan yang tepat dan yang betul kan. Ala basirah. So benda ni lah yang perlu yang kita nak ajar kan dalam kita pertemuan ni. Bagi kita sedang nak ajar Islam, kita nak sedang fahami Islam melalui Al-Quran, melalui kajian-kajian dalam halaqah, kajian-kajian dalam pertemuan bulanan kita kan. Untuk mendapatkan apa? Basirah tu kan. Kejelasan tu lah. Kan? Bekerja untuk Islam ni mudah je. Semangat boleh bekerja kan. Tapi yang penting lah ala basirah tu kan. Di atas kejelasan. Kadang-kadang ada orang tu nak buat benda baik, tapi benda baik dia tu salah sebenarnya. Sebab dia tidak ada basirah kan, kejelasan kan. Contoh isu macam Abang Syai tu kan. Bila ada sekelompok remaja pergi bersihkan kuil sempena banjir kan. Baik tak usaha tu? Baik. Mungkin niat dia pun baik. Dia pun nak apa katanya, nak establish hubungan ke, nak tunjukkan Islam ni harmoni ke, nak mempamerkan Islam ini agama yang rahmat mungkin. Tapi tanpa basirah tu, dia telah membuat satu perkara yang melanggarkan prinsip-prinsip kita kan. Dan Islam itu memang dia meraihkan agama lain, tapi dia tidak acknowledge ketuhanan agama lain kan. Dia tidak mengiktiraf agama lain. Tapi dia tidak melarang orang lain nak menolak agama mereka kan. Ada benda batas-batas yang kita kena jaga kan. Tetapi dakwah Nabi ni dia mesti ada basirah. Ada kejelasan. Semua sahabat-sahabat Nabi ni jelas kan. Walaupun mereka ni bukannya semuanya berdampingan dekat dengan Nabi. Faham ke? Bukan semua sahabat ni sekeliling Nabi kan. Maksudnya, bayangkan Nabi kata ada berapa ribu sahabat? 10,000? Lebih lah kan. Adakah 10,000 tu all the time bersama Nabi? Tak. Kan? Tapi mereka semua ni ada basirah ni. Adanya kejelasan bila mereka menganut agama ni. Buktinya apa ada satu peristiwa, seorang prajurit, nama dia Ribi'i bin Amir. Mungkin pernah dengar nama ni kan. Satu hari dia macam pergi jumpa satu panglima Rustum ke Rustam, tengok nama dia apa panglima Parsi lah, tak silap. Rom atau Parsi. Dia pergi dengan penuh megahnya, walaupun dia ni kira askar dalam tentera Islam, askar yang kelas paling bawah. Mungkin dia lah private, bukannya lieutenant, bukan general kan, bukan DG lah. Mungkin dia askar-askar yang kelas bawah, tapi dia boleh berjumpa dengan general daripada Rom tu dan bercakap tentang misi Islamnya. Dan dikatakan Islam ini kami diutuskan untuk membebaskan manusia daripada sekian. Sebab apa boleh bercakap benda tu walaupun dia tu di kelas bawahan? Kerana adanya ala basirah kan. Hari ini sangat sedih kan yang kita punya para pemuda tidak ada basirah tentang agama kan. Yang sebab macam kita discuss last week lah. Mereka ni belajar, memahami, mengambil kuruah melalui TikTok, melalui media-media. Jadi tak adanya basirah. Kerana itulah pentingnya kita ada pertemuan seperti malam ini kan. Pertemuan berkala ini sebenarnya nak bekalkan basirah, kejelasan kan. Dengan basirah ni kita akan meng-guide amat-amat kita kan. Kita akan guide kita punya tenaga, energi kita punya kefahaman, kita nak buat pilihan, apa-apa pilihan dengan adanya basirah ni kan. Ala basirah, so pentinglah ni. So the rest tu abang tak nak discuss lagi lah. Ini just nak pick up ataupun ini adalah mukadimah posisi kita pada malam ini. Nak ceritanya kenapa kita berkumpul kat sini, kita nak menghidupkan apa yang telah pun ditinggalkan Nabi SAW kan. Sebab Nabi telah datang tadi dengan membawa Islam ini sampai ke kita. Sebab ini antara intipati dakwah Nabi kan. Iaitu poinnya adalah adanya
ala basirah, adanya kejelasan. Sebab tu dia boleh bertahan sampai hari ini. Kalau satu misi, satu kerja tu tak ada jelasan, tak ada kejelasan, mungkin orang yang berikutnya tak dapat nak teruskan kan, sebab dia tak dapat kejelasan. Tapi sebab Nabi berjaya mewariskan basirah itu kepada para sahabat, mereka pun mewariskan basirah itu kepada orang berikutnya sampailah Islam sampai pada kita pada hari ini kan. Tapi kita lah kena allocate masa, mempelajari Islam, tahu apa yang prinsip, apa yang bukan prinsip, apa yang penting, apa yang mungkin kurang penting, supaya kita boleh membawa Islam ini dengan cara yang betul lah untuk orang berikutnya kan. Sebenarnya ada satu daurah khas yang bincang tentang ayat ni lah, topik ni kan. Itu memang memerlukan masa 2 atau 3 jam. Sangat bagus, sangat best. Tapi bila kita boleh discuss tu, wallahu alam lah. Siapa-siapa nak video yang ada syarah dia, mungkin boleh PM nanti. Baguslah kita kupas kan. Mungkin ada benda kita boleh check dalam kita punya pembawaan Islam sendiri kan. Beberapa unsur daripada ayat surah Yusuf ini. Wallahu alam. Dah ada 4 orang lah hari ni kan. Yang lain apa khabar Tak ada khabar berita. Adik ke, Uwais ke, Najmi sebagainya. Wallahu alam. Inna lillah. Tak apa. Macam share tadi kan, yang soal ni kita nak ringkas je, nak bagi peluang lah Fahim yang study sebagainya. Kemudian share tu benda kot benda ni. Mungkin kita lari sikit daripada kita punya norma biasa. Lepas share ni kita akan stop lah insyaAllah. Semua okey Boleh? Sikit lagi, mungkin lebihkan 10 to 20 minit, lepas tu kita bersurai lah. InsyaAllah kan, bila kita cerita tentang kembali pada tadi dah poin ala basirah tu ada dan juga ada minhajul wadih ataupun Islam tu apa yang nak bawa tu dia adanya manhaj ataupun jelas kan, bawa dengan cara jelas, pendekatan jelas. So bila Iman As-Salbana dia nak menghidupkan semula kan dakwah yang mungkin telah mati dah di Mesir ketika itu. Ni kembali cerita bila berlakunya zaman Datuk Khalifah, Islam terkapai-kapai, ada yang bangkit, ada yang tak responsif, ada yang responsif, ada yang reaktif, ada yang tak reaktif, ada pelbagai respon kan, dan pelbagai usaha pun telah berlaku sebenarnya. Tapi dia melihat usaha-usaha ni tak adanya satu pendekatan yang wadih kan, jelas kan. Sometimes ada orang tu reaktif atas kapasiti dia saja kan. Dan ada orang buat kerja masing-masing lah. Sampai dia meneliti hadis Nabi, sirah, Al-Quran, dan dia telah propose satu kita panggil roadmap lah untuk kita ni bawa kembali Islam yang kita sebut sebagai maratibul amal selama ni kan. Ataupun maratib ni lah maratib ni tingkatan-tingkatan amal. Sangat bagus idea dia ni sebab benda ni sebenarnya logik boleh fikir je kan. Bila kita nak kembali bangun Islam, mestilah kita mula daripada bawah kan dan berperingkat-peringkat. Tapi tak semua orang dapat klik tu dia idea. Dan bila dia perkenalkan idea maratibul amal ni, dia telah memperincikan setiap tingkatan tu apa dia punya muasafat dia. Ataupun dia punya sifat-sifat yang kita kena penuhi untuk kata kita dah sempurnakan setiap peringkat-peringkat tu. Boleh follow ke bila sebut maratib amal ni? Boleh link ke dengan kita kena link lah dengan sesi sebelum ni sebagainya kan. So bila kita nak bawa Islam kembali ni, adanya tingkatan amal lah yang perlu kita tengok kan. Dan kita kena tahu kita ni berada di tingkatan yang mana supaya setiap keadaan, setiap maratib, setiap fasa tu dia ada dia punya priority tersendiri. Okay, faham Contohnya, zaman kita ada priority lain berbanding zaman yang sebelum ni. Kan? Kenapa di zaman sahabat tidak ada tafsir Quran? Tak ada mereka ni menafsirkan Quran sampai membukukan Quran. Sebab tidak ada priority benda tu. Tidak ada keperluan. Sebab apa kalau kita tengok sirah secara terlalu apa kita tahu kan, secara terlalu apa priority zaman sahabat ni? Apa priority dia? Nampak Syazwan macam sangkut Syazwan dia live lah. Tapi dia macam freeze tadi kan, dia freeze. Maksudnya waktu zaman ada Nabi. Zaman Nabi dan sahabat tu apa dia punya priority dia?
untuk bentuk untuk betulkan akhlak. Akhlak. Setuju. Maksudnya kerja mereka ni ekspansi kan? Expandkan Islam tu. Betul. Akhlak tu betul lah dia tu benda yang sentiasa berlaku kan. Tapi kita nampak kerja mereka ni fokus kat situ. Kenapa dia orang tak fokus kat keilmuan ke, dekat apa, kaji fiqh ke kan, develop mazhab baru ke, tak ada kan. Tapi mereka ni banyak kerja ekspansi tu lah perluasan penyampaian Islam tu daripada Mekah, Madinah terus ke negara-negara lain yang berdekatan. Sebab setiap zaman ada prioriti. Sebab zaman tu memang betul lah prioriti dia kan. Sebab Islam belum sampai ke tempat lain. Tapi bila Islam dah sampai 23 dunia, dah tak boleh pergi tempat lain dah. Itu bukan prioriti dah. Maksud ekspansi bukan prioriti. Dia akan jadi apa? Kalau kita boleh buat garisan kan, dia ada horizon, dia ada vertikal. Horizon tu adalah perluasan Islam kan. Vertikal tu adalah kita strengthening Islam yang ada. Faham ke? Menancapkan Islam yang ada tu. Tak boleh. Nampak? Vertikal ni ke dalam kan? Atas bawah kan? Horizon ni dikeluas. So waktu Islam dah tersebar ke banyak negara and 2/3 of the world. So orang Islam lain tu nak buat apa? So mereka pun pergi ke vertikal lah. Kan? Sebab kerja ekspresi dah macam dah di cover well. Apa yang mereka buat vertikal ni? Kajian, masuk ke ilmu tu, kaji usul fiqh, develop mazhab, usul tafsir, kaji tu kan, kaji ni. So keperluan tu macam tu. Priority macam tu. Jadi poin abang apa? Setiap zaman, setiap keadaan ada priority amal tertentu. Ini perlu dilihat kan, supaya kita buat amal tu bertepatan dengan keperluan zaman berkenaan. So bila kita faham konsep ni, kita kena melihat dalam kita ni apa priority dia kan. Ekspansi Islam, tak perlu ke ekspansi Islam ni? Adakah prioriti menambah bilangan orang yang belum Islam untuk masuk Islam? Macam tak. Macam kurang kan. Kita bukan nak menafikan orang yang pilih cara fikir tu, tapi macam kurang. Sebab kita ni dari segi numbers cukup dalam sangat ramai lah. Orang yang Muslim lah. By IC ke, by lafaz Islam ke, sangat ramai. Mungkin yang kurang lah kualiti kan. Kualiti yang ada pada Islam. Sebab tu kita kata kita nak kena mengumpul kembali orang-orang ni, memberi faham Islam kan, mentarbiah mereka kan. So ni kerja yang perlu difahami lagi semua lah. So dalam usaha nak mengembalikan ni, nak mentarbiah ni, ada Bana dia bukannya sekadar kumpul-kumpul buat apa. Tak, dia lay out the plan yang kita discuss sebelum ni sebagai tingkatan-tingkatan amal, maratibul amal untuk zaman ni kan. So kita sedang discuss ni, pada malam ni nak share apa tingkatan yang pertama kan. Iaitu sebelum ni kita sebut hanya IM, individu Muslim. Lepas tu ada BM, MM. Okay, malam ni kita nak zoom pada the first layer tu. Iaitu pembentukan individu Muslim tu. Apa sebenarnya yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Banna bila dia menyatakan tingkatan pertama adalah individu Muslim tu kan. Dia kata kat sini ialah wa maratibul amal al-matlubah min al-akhil as-sadiq. Peringkat kerja yang perlu dilakukan oleh saudara yang sadiq, saudara yang benar ialah perkara-perkara berikut. Okey, setiap nombor tu adalah satu tingkatan ya. So mari kita share tingkatan yang pertama lah. Dalam tingkatan pertama ni, kalau kita baca Arabic dia, tak ada sebut pun individu Muslim sebenarnya. Itu term yang orang lain guna untuk memudahkan lah. Tapi dia kata apa? Islahun nafsuhu hatta yakuna. Tapi dia kata tingkatan yang pertama apa? Memperbaiki diri sendiri. Subhanallah. Memperbaiki diri sendiri, islahun nafsu. Islah nafsahu. Memperbaiki diri sendiri sehingga dia memiliki tubuh yang kuat. Okay. Kalau kita boleh tengok dia punya koma-koma tu ada 10 perkara yang dia listkan. Yang pertama lah, pertama sekali ialah the first step ni sebenarnya term yang digunakan adalah islah nafsu kan. Perbaiki islah peribadilah. Kan. Tapi kalau kita faham macam tu, maknanya kita ni cukup lah jaga diri je kan. Tak, sebab kita dah faham. Ada orang yang tak faham lagi, kita kena bantu mereka untuk mengislah diri mereka juga kan.
Tapi ini fasa mengislah peribadi, mengislah nafsi. Sebab kalau peribadi itu dah islah, insyaAllah dia akan boleh bergerak ke hadapan dan buat perjanjian lain kan. Cuma kita tengok pada orang ini, apa so-called sifat-sifat yang dia nak kita ada tu. Yang kita kata kita islah nafsahu kan. Hatta yakuna, sehinggalah dia kata kat sini, ada pada peribadi itu beberapa ciri-ciri ini. Kan. Ni apa dia listkan lah, mungkin lebih pada ni kan. Iaitu pertama kata qawi jismi. Itu dia memiliki tubuh badan yang kuat. Al-qawi ni kuat lah. Al-jismi adalah jisim ni kan. Badan yang kuat. Ini orang kaji ni, kenapa Al-Banna, kenapa pakcik ni kan, Imam Al-Banna letak ni sebagai the first criteria. Apa ni? Takkanlah out of so many things tu, tiba-tiba dia terfikir benda ni kali pertama kan. Mesti ada sebab lah kenapa dia meletakkan ini kata pertama. Nanti fikir sendiri lah kan. Mungkin tak ada pun dia punya apa, mungkin dia tak ada pun susun ni ikut apa, list of priority. Mungkin lah, tapi mungkin ada. Jadi boleh ke? Satu hadis tu. Al-mu'minu qawi khair. Faham. Tapi dalam ciri-ciri ni dia ada salimul akidah, sahih ibadah. Tapi benda tu masih lagi penting kan. Salimul akidah, sahih ibadah. Tapi kenapa dia tak dulu? Sebab bagi siapa yang mengenali Imam Al-Banna, dia tak akan tulis secara random. Selalu dia tulis dengan penuh consciousness dan penuh motif. Kan? Tapi tak apalah, kita fikir kenapa tak. Tu ciri yang pertama lah. Iaitu qawi jismi, memiliki tubuh badan yang kuat. Cuma dia tak jelaskanlah apa pula sifat, apa pula kriteria yang mengatakan orang tu dah memiliki qawi jismi. Oh ni panjang, dia cerita detail tak. Dia tak ceritalah, tapi based on apa dia buat tu, anak murid dia ataupun orang yang datang kemudian menjelaskan apakah yang dia nak daripada qawi jismi ni kan. Okay. Sebab itu dalam tarbiyah kita ni, abang sampai cerita kan, manusia ni ada 3 elemen kan. Dia ada spiritual, ada pemikiran dan juga anggota badan dia. Ada akal, ada hati atau qalbi atau ruhi, ada jismi atau badan ataupun jisim. Jadi Islam ni datang untuk memenuhi keperluan 3 aspek manusia ni kan. Ada part Islam itu untuk akal kan. Ada part Islam itu untuk hati dia kan. Perasaan dia, spiritual dia. Ada part Islam itu untuk anggota dia kan. Contoh dalam Islam, ada ibadah untuk hati. Apa ibadah untuk hati ni? Okey, zikir, solat kan. Solat mungkin ada 2 lah kan. Tapi ada ibadah solely untuk apa? Badan kan, macam haji. Kan kena sihat sebagainya. Cuma ceritanya ciri pertama yang nak ada pada seorang akh tu lah kuat dia punya qawi jismi kan, tu badan yang kuat. Sebab kita sedang bercerita tentang rukun ataupun aspek amali Islam kan. Untuk beramal Islam ni mestilah orang yang jadi orang yang beramal tu pertama sekali kena ada qawi jismi kan. Kalau tak ada qawi jismi, dia menyusahkan orang lah, betul tak? Boroi, lepas tu akan melambatkan banyak benda kan. Mungkin lah ceritanya betapa cerdik dah letakkan ciri yang pertama kan. Itu ciri yang pertama Yang kedua kata matin khuluq. Nanti kalau kita boleh hafal 10 ciri-ciri ni bagus juga kan. Buat nota ke apa. Ataupun Fahim boleh buat poster cantik, buat komik ke. Dahsyat lah. Yang kedua adalah matin khuluq. Matin macam mantap lah. Akhlak yang mantap kan. Ini ciri yang kedua. Sebab kita sedang cerita tentang islah nafsahu kan. Peringkat islah peribadi ni, ciri kedua adanya akhlak yang mantap kan. Benda macam basic lah. Betul lah, mestilah bawa akhlak mantap. Maksudnya betul lah. Pentingnya menekankan akhlak yang mantap. In fact, Nabi SAW menyebut kan, innama bu'istu li'utammima makarimul akhlak. Dan satu hadis Nabi sebut kan, sesungguhnya aku ni diutuskan untuk li'utammima, menyempurnakan makarimul akhlak.
akhlak yang karim, akhlak yang mulia kan. Macam seolah-olah kerja Nabi ni untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada manusia kan. Itu perkara yang kedua, ciri-ciri yang kedua yang kita kena check lah. Sebab apa penting kita tahu 10-10 ni? Pertama supaya kita menyempurnakan 10 ni pada kita, kita boleh check lah kan. Kita dah join mendengar Quran, tarbiyah after setahun, 2 tahun. Ada perubahan tak 4, 3, 10 komponen ni kan? Atau tak makin tough. Ada masa kan, akhlak makin baik. Ada orang makin gemuk tu problem kan. Tapi bukan aspek tu je. Kau jismi ni kan. Kadang-kadang skill dia tu pun masuk kau jismi kan. Itu yang kedua matin akhlak. Matin khuluq. Yang ketiga ialah muthaqaful al-fikri. Muthaqaf ni adalah dia kata kat apa tu tak best terjemah ni kata berpendidikan. Macam kurang tepat lah. Tapi muthaqaf ni adalah thaqafah. Al-fikri pemikiran. Maksud ada pemikiran yang bersaqafah. Oh. Apa yang bahasa Melayu dia? Susah terjemah. Tu lah setengah orang terjemah sebagai kebudayaan. Tu pun tak kurang tepat tak. Thaqif ni, dia ni, Musaqafik ni dia luas pengetahuan lah, boleh kata itu lah. Ada pemikiran yang berpengetahuan. Dia ada pemikiran, semua orang ada pemikiran tapi ada orang pemikiran kanak-kanak. Tapi dia ni pemikiran yang berpengetahuan. Maksudnya dia bercakap pun ada knowledge lah, knowledgeable lah. Ada inti kan, ada substance. Maksudnya seorang yang kita nak bentuk ni, dia ni orang yang kan dia ni kena intelek tinggi tapi dia pemikiran dia tu pemikiran besar. Sebab Islam ni dia mengangkat pemikiran kan. Kadang-kadang orang tu hanyalah petani tapi dia bercakap matang sebab dia baca Quran kan. Itu sifat yang kita nak ada, muthaqaful fikri. Pemikiran yang berpengetahuan tu. Maksudnya, boleh cerita tentang dunia, cerita tentang ni sebab luasnya pengetahuan. Itu nampak dia adanya kalau tarbiyah dia tu tarbiyah yang berkesan, dia tu ada orang yang tahu lot of general knowledge lah. Knowledge yang memberi manfaat pada Islam dia kan. Kalau tak tahu apa-apa benda kan, duk tahu game je, itu problem lah. Sepatutnya tarbiyah kita ni membantu kita ni meluahkan kita punya pemikiran kan. Sebab tu ciri-ciri yang nak dibentuk lah. Contoh satu buku yang bagus daripada Dr. Suqalawi. Dr. Suqalawi kan. By the way, itu siapa yang meninggal semalam tu? Syekh Salah kan. Ni best-best dia lah tu. Dr. Suqalawi, Syekh Salah. Syekh Salah di Jordan, lahir kat Palestin. Syekh Suqalawi di Mesir kan. Mereka ni seangkatan lah orang yang menggerakkan tarbiyah ikhwan ni di tempat masing-masing. Menggerakkan tarbiyah ni lah, tarbiyah usrah sebagainya di tempat masing-masing kan. Dalam buku Dr. Suqalawi ni, dia tersedia buku. Tajuk buku tu adalah As-Saqafah Ad-Da'iyah. Beberapa sakofah. Okey, salah terjemahan beberapa bentuk sakofah yang perlu ada pada seorang da'i. Dia telah menggariskan beberapa cabang ilmu yang perlu ada pada da'i. Untuk kita katakan da'i itu seorang yang musaqaful fikri kan. Sebab knowledge ni banyak kan. Pandai masak ke, tahu Instagram ke. Tapi ada beberapa benda yang dia listkan sebagai cabang-cabang ilmu yang priority lah. Okey, buku tu cari sendirilah, baca sendirilah. Dalam cerita macam ni. Nak cerita ada buku tu lah. Tapi antara kan, kepentingan ada musaqafah fikri ni kan. Contohnya kita ni ada ilmu geologi yang bagus contoh Geologi apa geologi? Tahu geografi kan. Yang bagus. Okey. Apa bukti yang Nabi dan para sahabat ni ada good ilmu geografi? Ataupun ilmu tu berguna untuk mereka, apa buktinya? Tak ada idea. Tak apalah, nanti carilah.
Contoh dalam peperangan, dalam hijrah Nabi, Nabi kan hijrah. Dia tak lalu jalan biasa orang lalu kan. Tapi dia jalan lain. Sebab adanya bantuan orang lain yang bercerita tentang aspek geografi tu. Dalam perang Badar, seorang sahabat minta Nabi tukar plan kan. Kat mana nak letak camp Islam tu di tempat lain. Yang dia kata tempat tu ada air sekian. Sebab apa mereka boleh carakan benda tu? Sebab mereka ni ada ilmu geografi tu. Dalam konteks tu, ilmu geografi tu membantu Islam kan. So itulah kita nak tu. Ilmu yang luas tu yang memberi manfaat bagi Islam kan. Musaqaful fikri tu. Hari ni penting tak ilmu geografi? Penting kan? Contohlah kita jumpa adik-adik yang kita nak kenal-kenal. Dia ni orang Sabah. Kalau kita tahu tentang Sabah, kita boleh cerita dengan dia tu sejam tentang Sabah kan. Dia rasa bonded dengan kita kan. Katalah Faim jumpa junior dekat Palam, budak Sabah. Oh, saya pernah pergi Sabah, bah. Lepas tu duduk makan sini, kedai beg kat sini. Mesti kita rasa apa? Dia akan rasa selesa lah. Rasa bonded dengan kita kan. Sebab kita tahu tentang Sabah. Tapi kalau kita tak tahu apa-apa, kita cebela kan. Tak ada komen apa-apa. So, jadi, dia pun rasa tak ngam lah. Jadi penting lah konteks sekarang lah. Tapi ni macam small. Contoh-contoh yang mudah. Cuma istilahnya, itulah yang dimasukkan dengan musaqaful fikri tu. Dia luas pengetahuannya kan. Dia tahu tentang teknologi mungkin, tahu tentang ilmu geografi, tahu tentang ekonomi semasa, tahu isu-isu politik mungkin. Dia luas dia punya pengetahuan kan. Itu ciri yang keberapa tu? Yang ketiga. Yang keempat dia kata kat sini, qadirun ala kasbi. Mampu berdikari. Maksudnya bagus kan, dia nak lahirkan, tarbiyah nak lahirkan seorang peribadi yang qadirun ala kasbi. Sebab ini Islam sebenarnya nak lahirkan Muslim macam ni sebenarnya. Yang tidak mengemis kan, yang boleh mencari rezeki, yang tidak mengharapkan orang lain bantuan, yang boleh berdiri di atas usaha dia kan. Qadirun ala kasbi. Yang dia boleh ada kudrat dia untuk dia berusaha tu kasbi kan. Tapi hari ni kita ni jadi bangsa yang consumer kan. Umat Islam ni betul tak? Kan? Kalau kita baca surah Kahfi tu, ada satu bangsa tu kan, yang bila datang Zulkarnain, mereka minta Zulkarnain buatkan mereka benteng tu. Benteng untuk memisahkan mereka daripada Ya'juj Ma'juj. Mereka nak bayar Zulkarnain kan. Zulkarnain kata apa? Apa yang Tuhan aku bagi aku lebih baik daripada apa yang kamu nak tawarkan ni kan. Tapi bekerjalah untuk aku kan. Zulkarnain minta mereka ni tuangkan besi, bekerja bersama-sama mereka kan. Sebenarnya kaum tu dia ada je kemampuan tu. Tapi dia tak ada pemikiran tu. Dia tak ada idea nak qadirun ala kasbi kan. Dia nak orang lain tolong buat untuk mereka. Faham ke? Boleh relate tak? Dia nak orang lain tolong buat, dia nak bayar je. So kita ni macam tu kan. Kita tak nak buat sendiri, kita nak mudah sebagainya lah. Sampai tahap doa pun nak minta orang lain buatkan lah. Kita bayar tahlil je, orang yang baca kita bayar je lah. Kan, panggil budak tahfiz datang rumah, adik ngaji sikit lah, doa lah kat makcik ni supaya murah rezeki. Makcik belanja kambing kan. Sampai to the extent idea, lemahnya sifat qadirun ala kasbi dalam peribadi umat Islam. Bila Al-Banna pergi ke Mesir, sama-sama dia tu, dia tengok sangat teruk orang Mesir dijajah oleh British dan Perancis ketika itu kan. Hampir semua benda mereka ni disuap oleh British Perancis kan. Sebab tak ada sifat berdikari. Sama yang berlaku pada Bani Israel kan, bila mereka ni lama ditindas oleh Fir'aun sampai mereka ni tak sanggup menjadi hamba pada Fir'aun kan. Sebab dah hilang sifat-sifat qadirun ala kasbi. So Islam perlu dibangunkan semula lah sifat ni kan. Wallahu alam, kita tangguhlah dulu. So kita ada masa kita akan discuss lagi lah perkara lain. Dah berapa tu kita discuss hari ni kan? 1, 2, 3, 4. 4 sifat-sifat yang perlu dididik pada seorang akh Muslim tu lah. Islahun nafsu tu. Jadi insyaAllah semua benda ni kita nak lengkapkan kan. Secara bertahap lah sedikit-sedikit dalam kita punya pelbagai wasilah. Ada benda yang kita boleh bentuk dalam usrah, ada benda mungkin kita bentuk dalam pertemuan daurah, ada benda mungkin kita bentuk dalam pertemuan mabit, ada benda mungkin kita bentuk dalam pertemuan mukhayyar mungkin ataupun muktamar mungkin kan. Bukan semuanya dibentuk dalam usrah, tapi semuanya boleh ditarbiyah.
boleh dibina kan. Boleh di semailah sifat ni dalam pribadi kita kan. Kadang-kadang dalam pertemuan kita ni kita cerita tentang kepentingan dia, tapi kita sendiri yang akan bentuk diri kita kan. Contohnya musaqaful fikri kan. Kat mana kita dapat benda tu dalam kita punya tarbiyah ni? Dalam usul mungkin dapat sikit kan. Kalau ada orang share lah tentang update semasa ke, general knowledge ke. Tapi mungkin usul tak share semua benda, tapi usul share dia punya urgency tu. Nanti antum baca sendiri kan. Get the knowledge sendiri kan. Dan sebagainya lah. Kita stop dekat Qadin al-Kasbi.